Assalamualaikum, anda bersama saya Masra Malak dalam Gebang Getaran yang akan mengupas mengenai isu-isu semasa dalam negara. Dan pada episod pertama ini, kami akan mengupas mengenai isu vaksin melibatkan warga emas. Bersama saya adalah pakar virologi molekul Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Nazrina Ibrahim. Okey Prof, mungkin kita nak membicarakan tentang topik berkenaan dengan kewajaran vaksin dan sebagainya. Kalau kita lihat berkenaan dengan statistik peningkatan kes COVID yang sekarang ni semakin meningkat dan kebimbangan orang untuk, orang kata, kewajaran orang untuk mengambil vaksin dan sebagainya. Jadi mungkin doktor, kita sebelum nak memulakan perbincangan dan topik kita pada hari ini, mungkin doktor boleh terangkan tak tentang kewajaran seseorang untuk mengambil vaksin. Kalau lihat merujuk kepada general lah, wajarkah seseorang individu itu untuk mengambil suntikan vaksin? Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi pengambilan vaksin ni sebenarnya memang wajarlah, ya. Kerana ini adalah satu cara yang dapat mengelak daripada mendapat penyakit COVID-19 yang teruk. Selain itu, vaksin ni dapat mengurangkan kemungkinan berlakunya penyebaran penyakit kepada orang di sekeliling kita, dan terutama kepada mereka yang mungkin ada penyakit-penyakit lain, yang ada kencing manis, yang ada lemah jantung. Mereka ni akan berpotensi untuk mendapat penyakit yang lebih teruk kalau terjangkit dengan virus SARS-CoV-2 lah. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya berkenaan dengan kenapa pentingnya seseorang, terutamanya warga emas, perlu menyuntik vaksin, doktor. Okey. Mendapatkan vaksin terutama bagi warga emas ni sangat penting kerana mereka adalah golongan yang paling berisiko dan berpotensi untuk mendapat jangkitan yang teruk. Dan golongan mereka yang paling ramai meninggal dunia. Ini kerana golongan warga emas ni keupayaan mereka untuk melawan jangkitan sebenar virus tu berkurangan dengan bertambahnya usia mereka. Okey, kalau kita lihat juga doktor, sekarang ni ekoran peningkatan jangkitan COVID-19, ramai golongan warga emas digalakkan mengambil vaksin. Jadi boleh doktor ceritakan tentang kebaikan vaksin terhadap warga emas secara keseluruhan? Baik, pertamanya kita kena tahulah bahawa kandungan vaksin COVID-19 tu dia ada bahan yang membolehkan tubuh mengenali virus SARS-CoV-2 tu yang menjadi punca jangkitan untuk COVID-19, ataupun dia boleh ada sebahagian daripada virus tersebut, iaitu yang protein spike protein tu lah. Jadi kurang-kurangnya apabila mereka mendapat vaksin, pertahanan tubuh mereka dah terbina. Dan jika berlaku jangkitan sebenar oleh virus SARS-CoV-2, keterukan penyakit tu dapat dikurangkan. Maka apabila mengambil vaksin tu paling wajar mereka lakukanlah. Dan diharapkan bila kalau dapat jangkitan pun, jangkitan tersebut jadi ringan dan tidak menyebabkan penderitaan atau kehilangan nyawa. Dan satu lagi, perkara yang penting ni, bila jangkitan kita dah meningkat ni, kemudahan perubatan di hospital, katil ICU, bantuan pernafasan tu, semua kemudahan ni terhad di hospital. Jadi dalam keadaan sekarang ni, para doktor di hospital terpaksa membuat keputusan yang amat berat dalam pertimbangan siapa yang akan dapat kemudahan tersebut, siapa yang tak dapat. Selalunya mereka akan pilih mereka yang lebih muda dan berpotensi untuk sembuh untuk mendapatkan kemudahan di ICU. Dan kalau kita ada kurang bilangan yang mendapat jangkitan yang teruk, ini kita lebih mudah di hospital lah, mudahkan mereka di hospital sebab kita akan dapat memberikan kemudahan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Tadi doktor mengatakan bahawa keutamaan hanya diberikan kepada faktor usia, di mana yang muda akan diberikan keutamaan. Jadi
ini antara salah satu langkah sekiranya individu tersebut mengambil vaksin, ia dapat membantu untuk mengurangkan jangkitan kes COVID-19. Tapi bagaimana pula kita ataupun rakyat ataupun setengah orang nak memberi keyakinan bagi warga emas ni perlu untuk menyuntik vaksin? Okey, saya kira warga emas sangat terbuka dengan suntikan vaksin ya. Tengok ada yang excited nak pergi ambil vaksin, bangun pagi-pagi dah, pukul 11 ambil vaksin, pukul 8 dah bangun ya. Mereka memang sebab mereka ni saya rasa mereka telah melalui fasa membesarkan anak, memberikan vaksin kepada anak dulu ada vaksin ataupun disebut sebagai pelalian ya. Mereka mungkin lebih tahu kataan pelalian bukannya vaksin sekarang dia guna vaksin dan mereka dahulu telah sedia memberikan vaksin tahu nak bagi tanam cacar bila, nak bagi TB pelalian TB bila dan keakuran mereka pada waktu itu telah menyebabkan program pemvaksinan di seluruh dunia berjaya terhadap smallpox ataupun cacar. Dan tak ada lagi kes cacar selepas 1978. Dan saya rasa ibu dan bapa warga emas ni mahu yang terbaik untuk diri mereka dan juga anak cucu mereka. Alright, terima kasih doktor. Seterusnya doktor, kita nak memberikan orang kata pengetahuan jugalah. Apakah kesan sampingan sekiranya warga emas mengambil vaksin? Ada setengah yang sekarang kita ada vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan apakah kesan sampingan kepada warga emas sekiranya mereka mengambil vaksin tertentu? Semua yang vaksin yang dah dimasukkan di Malaysia semuanya telah melalui proses mereka telah lihat apakah data-data yang telah sedia ada terutama untuk warga emas lah. Jadi nak masuk ke Malaysia tu memang telah dibuat penelitian oleh pihak farmaseutical lah ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kesan sampingan tu tetap ada mana-mana golongan pun. Dan kesan sampingan tu sama saja untuk warga emas dan juga golongan yang lain. Tapi memang ada kepelbalian kesan sampingan lah mengikut tahap kesihatan masing-masing lah. Tapi selalunya ringan, dianggapkan ringan, sederhana dan akan hilang dalam tempoh 1 hingga 3 hari. Tapi apapun sebelum diberikan pemvaksinan, pemeriksaan tahap kesihatan dilakukan sama ada dia sesuai atau tidak mendapat vaksin tersebut. Tak semua vaksin yang orang tu boleh dapat jenis-jenisnya sesuai atau tidak. Dan ini dah akan dilakukan sebelum diberikan vaksin untuk elak perkara yang tidak diinginkan daripada berlaku. Okey, terima kasih doktor. Seterusnya kita mungkin boleh tanyakan kepada doktor sejauh mana vaksin ini selamat kepada golongan warga emas. Ada setengah mungkin mengatakan vaksin ini mungkinlah kita pernah dengar ada kabar angin mengatakan vaksin ini tidak selamat kepada setengah golongan. Tapi kalau kita lihat untuk memberi galakan ataupun dorongan kepada warga emas, boleh doktor ceritakan tak sejauh mana vaksin ini selamat kepada warga emas? Okey, kajian keselamatan vaksin terhadap golongan emas ni telah dilakukan dan kajian ini dilakukan dalam fasa ketiga oleh pengeluar vaksin lah. Contoh Johnson Johnson, Pfizer, Moderna semua dah dibuat. Jadi kesan sampingan tu mereka dah lihat lah. Sakit, sendi, demam, loya, seram sejuk, sakit pada kawasan yang disuntik, rasa letih sikit, dan ada juga yang meningkat kesan sampingan dia tu pada dos yang kedua. Tetapi amnya kesan sampingan atau keselamatan vaksin telah dikaji dan dah dilihat lah. Dan yang paling pentingnya adalah apa yang lebih tidak selamatnya, mendapat jangkitan COVID itu sendiri yang lebih selamat ataupun mendapat vaksin itu yang lebih selamat. Jadi sebenarnya mendapat vaksin itu lebih selamat dan lebih melindungi kepada warga emas ni lah.
Okey, terima kasih doktor. Soalan terakhir doktor, mungkin doktor boleh berikan nasihat tak kepada golongan anti vaksin ataupun mereka yang tidak menggalakkan ibu bapa mereka untuk mengambil vaksin. Kalau kita lihat ada mungkin setengah ibu bapa yang kurang ilmu pengetahuan untuk mengambil vaksin, dan mungkin ada setengah anak yang mungkin anti vaksin mempengaruhi sikap untuk supaya ibu ataupun orang kata saudara mereka yang terkenal ataupun terdekat untuk tidak mengambil vaksin. Jadi apakah nasihat doktor kepada golongan-golongan anti vaksin ini? Okey, baiklah. Pertamanya kita nak cakap nasihat kan nanti orang tak nak dengar nasihat kita kan. Mungkin Kita kata berlaku jujurlah kepada diri anda, kepada ibu bapa anda, berlaku jujur. Pastikan maklumat yang anda tahu mengenai vaksin itu betul-betul adalah maklumat yang sahih. Dipercayai. Jangan ambil cari sendiri, kaji sendiri. Betul atau tidak apa yang maklumat yang anda ada tu, dan perhatikan di sekeliling anda apa yang anda lihat sebenarnya. Buat pertimbangan yang paling bermanfaat untuk anda dan untuk yang penting untuk ibu bapa anda. Keduanya, pilihan untuk menerima atau tidak menerima vaksin itu terpulang pada individu. Memang terpulang pada individu. Tetapi ianya kalau kena fikirkan, kalau itu perlu beristiharah, kalau orang Islam perlu istiharah lah, kerana itu satu perkara yang penting. Dan apa dia pertimbangan yang anda kena buat. Jadi kalau anda ada ibu bapa yang mempunyai penyakit yang lain yang boleh menyebabkan kemungkinan berlakunya penyakit yang teruk, kematian, adakah anda meletakkan mereka dalam risiko untuk dijangkiti virus itu secara semula jadi? Jadi kalau secara semula jadi anda rasa itu lebih baik berbanding dengan memberikan mereka satu perlindungan, satu kita kata satu ikhtiar dengan melalui vaksin ni, saya rasa pilihlah yang mana lebih ringan dari segi manfaatnya. Saya rasa mengambil vaksin itu lebih ringan berbanding dengan membiarkan mereka mendapat jangkitan teruk daripada virus SARS-CoV-2. Kemudian kita nak bawa ibu bapa kita ke mana-mana, mereka mesti pastikan kalau mereka tidak divaksin, mereka anda pastikan mereka tutup dengan pelitup separuh muka. Ini penting. Jadi kalau mereka tidak divaksin, anda kena pastikan mana-mana mereka pergi untuk setahun dua ini, mereka mesti pakai pelitup separuh muka. Sebab virus ni di mana-mana. Sekarang ni pula ada sporadik. Kita tak tahu kat mana virus tu ada. Jadi itu penting. Yang ketiga dia kalau kadang-kadang kita nak bawa mereka ke keluar negara, nak pergi ibu bapa ni kan suka nak pergi umrah jalan. Jadi kalau mereka tidak divaksin, mungkin mereka tidak akan dibenarkan masuk ke mana-mana negara. Jadi itu perkara yang perlu difikirkan lah. Dan adakah anda sendiri, kalau anda tidak memvaksin ataupun tidak membenarkan ibu bapa anda divaksin, adakah anda sendiri berpotensi untuk menjangkitkan virus tersebut kepada ibu bapa anda? Jadi fikirkan tu. Dan juga pada anak-anak anda jugalah. Kalau anda tak nak memvaksinkan anak-anak, adakah anda memberikan mereka perlindungan terbaik kepada mereka? Okey, itu saja ke doktor? Okey doktor, mungkin ada soalan tambahan berkenaan, mungkin doktor pernah juga mengatakan tentang isu ini berkenaan dengan selamatkah tempat kerja anda daripada COVID-19, bawaan udara ni doktor. Saya rasa ni doktor mungkin boleh jawab. Mungkin doktor boleh komen sikit tentang isu ini, kajian penyelidik tempatan berkenaan dengan kluster tempat kerja daripada udara. Okey, ini soalan bonus. Soalan bonus tambahan. Okey, so saya memang terlibatlah dalam kajian tersebut. Jadi apa yang kita lihat adalah dalam udara kita ni ada zarah terampai. Okey, zarah terampai ni dia macam habuk-habuk halus lah. Jadi habuk-habuk halus ni dia ada potensi untuk virus ni dia berada bersama-sama dengan zarah terampai ni. Jadi di tempat kerja kita, selalunya tempat kerja itu tertutup. Betul. Tertutup, ada aircon, jadi pengudaraan itu berada di
di sekitaran lah. Jadi kalau ada seorang yang terjangkit, yang sudah ada COVID-19, dia berada di kawasan tersebut, kemudian dia bercakap tanpa menggunakan pelitup muka, batuk ke bersin, dan virus tu berada di dalam persekitaran pejabat. Dan kalau tidak ditukar udara dalam tu, jadi dia mungkin terampai lah. Jadi itu menyebabkan kemungkinan kita mungkin kalau kita tak pakai pelitup muka, itu menyebabkan terhirup masa-masa kita bernafas tu termasuk dalam kita punya sistem pernafasan payudara tersebut lah. Jadi ada kemungkinan lah memang sekiranya kluster tempat kerja ni melalui udara tu memang dah terbukti lah doktor. Ya, betul. Dengan kita tak tahulah mereka tak pakai pelitup muka semasa kerja dan duduk terlalu rapat. Itu semua menyumbang kepada berlakunya jangkitan di tempat kerja. Baik. Okey, doktor, kata-kata terakhir doktor tentang mungkin nasihat orang ramai supaya orang kata lebih menjaga. Sebab kalau lihat sekarang kes pun tinggi. Sekarang baru turun, sebelum ni 4,000 dan sebagainya kan. Mungkin kata-kata terakhir doktor untuk orang di luar sana. Right. Jadi kita dengan kes yang ada sekarang ni, kita nak tak nak kita mesti patuh kepada 3W dan elakkan 3S tu lah. Kita dah ulang banyak kali, tetapi itu sahajalah pertahanan yang kita ada. Kita nak tunggu vaksin pun menunggu giliran masing-masing, itu akan mengambil masa. Jadi selepas ada vaksin pun sebenarnya kita tak boleh lagi buka pelitup muka sebab ramai lagi orang yang belum divaksin. Kalau kita selamat, orang lain pun kita perlu jaga asalkan selamat. Jadi apa pun, kalau keluar pakai pelitup muka, kalau bekerja pun pakai pelitup muka. Mungkin kena time off lah, lepas sejam mungkin boleh keluar ambil udara segar, tetapi itulah pertahanan yang ada lah. Jaga jarak dan seterusnya. Okey. Itulah cara yang paling paling mudah, yang paling saya rasa paling murah lah untuk. Okey. Terima kasih Dr. Nazlina Ibrahim atas kesudian berkongsi dengan kami di Getaran. Mungkin kita akan adakan lagi sesi-sesi akan datang bersama Dr. Nazlina Ibrahim. Apapun kami di Getaran ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kami, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih bersama saya dalam Gebang Getaran. Jumpa kami pada minggu seterusnya. Jumpa lagi.